إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامة إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala ciptakan dan juga menjadikan kita untuk kita hidup di dalam dunia ini, iaitu tujuannya iaitu kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-hadaful asasi, sebagai cuprasonglah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan juga kita hidup dalam dunia ini. Manakala khija yang lain, benar-benar yang lain selain daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah benar yang jadi benar wrong sahaja. Dan juga dengan ibadat inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan nak buat kira pada hari kiamat nanti. Nak buat kira kata hamba dia mana yang akan berjaya dan juga dapat masuk syurga, dan juga hamba dia yang mana yang rugi, yang tidak berjaya dan juga akan masuk neraka wal iyadzu billahi min zalik. Kerana pada hari kiamat nanti dia ada dua tempat sahaja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Satu kumpulan mereka akan boleh masuk syurga, dan juga satu kumpulan ataupun puak lagi dia akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala telah royak cerita banyak perkara ataupun cerita akan keadaan sebabkan ciwit bagi orang yang mereka akan masuk syurga pada hari kiamat nanti. Bagaimana hidup mereka yang akan hidup di dalam syurga, dan juga gapo ratik yang mereka nak dapat dalam syurga akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya Islam telah ceritanya bagaimana orang mereka yang akan masuk neraka pada hari kiamat nanti, bagaimana hal keadaan mereka dalam neraka, dan juga bagaimana mereka akan timpa dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu. Dan juga ingatlah bahawa orang yang mereka boleh masuk syurga adalah mereka yang berjaya. Manakala orang yang mereka tak boleh masuk syurga dan juga kena masuk neraka, mereka itulah
orang yang paling rugi sekali, orang yang paling bergerak sekali di hari kiamat nanti. Kerana orang yang mereka akan masuk syurga, mereka akan dapat apa sahaja yang mereka nak di dalam syurga itu. Dan juga ingatlah bahawa tak sama seperti mana ayat yang banyak yang Allah Ta'ala telah cerita dan juga telah tekir kata orang yang jadi orang ahli syurga tak sama dengan orang yang jadi ahli neraka. Seperti mana ayat pada hari Jumaat setiap pagi yang kita baca dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah cerita juga gambaran ataupun bagaimana hal keadaan orang yang mereka akan masuk syurga dan juga akan masuk neraka. Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Adakah fak kami nak ambil puak-puak yang mereka boleh masuk syurga ataupun orang yang beriman pada hari kiamat nanti duduk sama dengan tempat orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala? Tak. La yastawun, tempat mereka pada hari kiamat nanti tak sama. Ada tempat masing-masing yang mereka akan masuk dan juga duduk dan juga hidup pada hari kiamat nanti. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Manakala orang yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan juga buat amalan yang saleh, tempat duduk mereka pada hari kiamat nanti adalah al-jannah, syurga. Untuk jadi balasan pun top 10 yang mana mereka telah amal di dalam dunia ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Manakala orang yang mereka fasik, jahat, tidak berjuruh kepada Allah Ta'ala, maka tempat duduk mereka adalah neraka, wal iyadzu billahi min dzalik. Dan juga setiap kali wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka yang Allah Ta'ala bubuh mereka masuk dalam api neraka, mereka nak keluar daripada, usaha nak keluar daripada neraka itu kerana panah. Pia ratik yang suka kepada panah. Kerana dunia ini sekalipun kita tak suka kepada panas, apatah lagi dengan panas yang akan berjumpa di dalam api neraka, wal iyadzu billahi min dzalik. Nak keluar daripada gepah, nak keluar daripada api neraka, Allah Ta'ala kata u'idu fiha, fak kami pun bubuh kelik masuk sekali lagi di dalam api neraka. Sehingga akhir sekali Allah Ta'ala kata wadzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kecaklah rasa pedih azab neraka, sebab manakala kamu dunia dulu tidak beriman kepada syurga yang Allah Ta'ala kata ada sungguh syurga dan juga ada sungguh neraka yang Allah Ta'ala telah buat. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu gambaran orang yang boleh dapat masuk syurga dan juga orang yang dapat masuk neraka. Tetapi di antara nikmat yang paling besar sekali, yang apabila orang yang mereka dapat boleh masuk syurga, segala nikmat dia akan dapat daripada Allah Ta'ala di dalam syurga itu. Tetapi ingatlah bahawa tidak ada nikmat mana yang paling baik sekali, yang paling kita sebagai orang yang beriman apabila duduk dalam syurga dah suka sekali, tidak ada dah nikmat yang lain selain daripada nikmat yang kita boleh tengok muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman banyak di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang tunjuk kata orang yang dia boleh masuk syurga, dia akan boleh tengok muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tengok Allah Ta'ala pada itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka ahli syurga pada hari itu, muka mereka adalah muka wajah mereka yang tengok kata sangat gembira, mikwamsuk sekali pada hari itu. Dan juga mereka akan boleh tengok kepada Tuhan mereka, iaitu boleh tengok kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abdullah bin Abbas kata ayat ni cerak kata tunjuk kata orang yang mereka boleh masuk syurga pada hari kiamat nanti boleh tengok kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lagi kata lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi orang yang dia boleh masuk syurga, apabila dia masuk dalam syurga, sudah duduk dalam syurga itu, apa saja yang mereka nak mereka akan dapat. Dan juga
fak kami ataupun kami iaitu Allah Subhanahu wa taala akan tambah kepada dia lagi. Segala nikmat yang dia boleh dapat dalam syurga itu, tetapi tambah confirm daripada Allah taala itu, iaitu boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Ta'ala lagi royak kata, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang dalam dunia ini dia buat baik, ahsanu, suka buat baik, buat benda yang jadi kebajikan, buat kuamdi kerana Allah Subhanahu wa taala, pun top 10 dia iaitu al-husna, boleh syurga, wa ziyadah, apabila boleh masuk syurga dah boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh al-Imam Muslim, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila kumpulan orang yang dia boleh masuk syurga, masuk dalam syurga, tatkala mereka masuk dalam syurga, duduk dalam syurga dah, apabila mereka duduk dalam syurga, suara Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka. Allah Ta'ala akan tanya kepada orang yang boleh masuk syurga, kata, turiduna syai'an azidakum, adakah fak kamu nak gapo tambah lagi pada hari ini selepas daripada fak kamu boleh masuk syurga? Gapo lagi nak tambah daripada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala nak ubi orang yang beriman, orang yang dia boleh masuk syurga, dia akan jawab kepada Allah Ta'ala, kata, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar. Hei Allah, Tuhan kami, adakah kamu telah wakwi muka fak kami pada hari ini putih? Adakah kamu ini telah boleh buat kami masuk dalam syurga dan juga selamat kami ataupun menjauhkan kami ini daripada neraka? Cukup dah 3 perkara ni ya Allah. Cukup dah hari ni fak kami boleh masuk syurga, selamat daripada api neraka, dan juga muka fak kami hari ni berseri putih penuh dengan cahaya. Cukup tak segapo dah, cukup madarah. Sehingga kes sekali Nabi kata fayakhshiful azab, fayakhshiful hijab, maka man ataupun benda yang tutup di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga itu buka, sehingga kes sekali ahli syurga boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa kata, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, tidak ada dah dalam syurga itu benda mana yang Allah Ta'ala kepada ahli syurga yang paling disukai oleh mereka sekali, mereka boleh tengok muka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Itu adalah nikmat bagi orang yang boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang dia tidak boleh masuk syurga dan juga tidak boleh tengok Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, Allah Taala firman di dalam Al-Quran, kata, kalla innahum an rabbihim yawma idzil la mahjubun. Orang yang mereka kafir, orang yang mereka tak juruh masuk neraka, pada hari itu dia tak boleh tengok muka Allah Subhanahu wa taala. Katanya Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh ulama tafsir, tentang ayat ini dia kata balah mana, azabul hijab a'zamu min azabin nar. Azab yang Allah Ta'ala tutup wifak ahli neraka tak boleh tengok Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sedih ataupun lebih sakit daripada azab api neraka lagi. Api dalam api neraka yang kena tu pedih dah, sakit dah, tetapi azab buat longton hak Allah Ta'ala tutup tak sifat dia tak boleh tengok Allah Ta'ala ini, sangat sedih dan juga sangat sakit lagi pada hari kiamat nanti. Dan juga ingatlah bahawa kita akan boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kita, dengan tidak ada apa benda yang sekat sikit habuk. Kerana satu kali hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, daripada Abu Hurairah cerita bahawa satu kali sahabat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, kata, hei sahabatku, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Adakah kalaulah tengok kepada langit dan juga tengok kepada atas langit itu, masa itu langit tak ada, konmek tidak ada, mari katuk matahari, adakah mata kamu ni boleh nak tengok kepada matahari itu? Maka maka sahabat jawab, kata, la, kami akan nampak dengan mata cerah, walaupun matahari kita lawan mata kita dengan matahari tak boleh, tapi kita nampak itu matahari. Sama juga kalaulah Nabi tanya, kata, kalaulah kamu duduk dalam waktu malam,
waktu malam yang orang panggil kata malam Lailatul Badar, matahari orang panggil kata anak bulan penuh itu, tengok dengan mata kita dengan tidak ada benda-benda yang mari sekat anak bulan itu. Adakah fak kamu tak nampak? Maka sahabat jawab kata, nampak ya Rasulullah. Sehingga sekali Nabi kata, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Itulah sama juga pada hari kiamat nanti, fak kamu akan boleh tengok Allah Subhanahu wa taala cerak menyata, tidak ada apa benda yang mari sekat mata fak kamu daripada nak tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu adalah nikmat yang paling tinggi sekali di dalam syurga yang orang beriman akan boleh nampak tengok Allah Subhanahu wa taala. Tetapi soalannya, adakah bagaimana cara kita munasabah dengan kita yang duduk di dalam dunia ini, sedang duduk hidup? Apakah cara mana ratik yang boleh kita hidup, yang boleh kita buat sehingga sekali kita boleh masuk syurga dan boleh tengok kepada Allah. Perkara yang saya akan beri di sini, pak perkara yang apabila kita ada pak perkara ni, kita akan boleh tengok Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang pertama, kita nak boleh jumpa dengan Allah Ta'ala. Kita boleh nak lihat kepada Allah Ta'ala, ataupun kita boleh nak cakap ataupun kecek dengan Allah Ta'ala. Pasti kita kena ada iman yang berada di dalam dada kita ini dengan iman yang paling tinggi sekali, ataupun kita panggil kata al-ihsan. Al-ihsan kena ada dalam iman kita. Bagaimana al-ihsan? Gapo dia al-ihsan? Jibril mari cari Nabi SAW, tanya Nabi kata, mal Islam? Gapo dia Islam? Gapo dia al-iman? Gapo dia al-ihsan? Nabi jawab al-ihsan kepada Jibril alaihissalam kata, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Bahawa kamu beribadat kepada Allah Ta'ala di dalam dunia ini seolah-olah kata kamu nampak lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semaya, kita baca Quran, kita hidup di mana tempat, kita ingat kita nampak Allah Ta'ala. Seolah-olah kata Allah Ta'ala dia lihat kita, ataupun kita duduk hidup beribadat kepada Allah Ta'ala dengan cara yang kita nampak tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata, fa illam takun tarak, kalaulah kamu tidak nampak lihat Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahawa Allah Taala sentiasa lihat nampak tengok musuhmu, apa sahaja gerak-gerik ataupun ibadat yang kamu buat terhadap dia. Ini adalah al-ihsan, martabat yang paling tinggi sekali. Martabat yang paling tinggi daripada al-Islam, paling tinggi daripada al-iman, kerana setiap orang Islam bukan semuanya jadi orang yang mukmin, dan juga setiap orang mukmin itu bukan hanya orang yang jadi muhsin, kerana muhsin adalah peringkat yang paling tinggi sekali. Peringkat yang kita hidup seolah-olah kata kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala semua. Jaga perbuatan kita, ibadat kita tak buat selain daripada kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang ada iman al-ihsan, inilah di dalam dada dia Allah Taala royak seperti ayat tadi kata, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bahawa yang ahsanu ihsan, dia akan dapat masuk syurga dan juga boleh lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala benda yang kedua yang kita akan dapat boleh masuk syurga dan juga boleh tengok Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita sentiasa jaga semaya jemaah kita, iaitu semaya asar dan juga semaya subuh. Kerana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Jarir bin Abdullah dia cerita bahawa satu kali kami duduk pada waktu malam bersama dengan Nabi SAW, tengok kepada anak bulan yang penuh pada malam Lailatul Badar. Maka Nabi SAW royak kepada sahabat kata, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yatihi. Hei sahabatku, sesungguhnya kamu pada hari kiamat nanti boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mata kamu malam ni tengok kepada anak bulan yang cerah nyata. La tudamuna fi ru'yatihi, tengok dengan secara terang sungguh, cerah sungguh, tidak ada benda mana mari tutup wak widari dak cerah dak.
fa in istata'tum alla tughlabu fi salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Nabi kata kalaulah kamu kuasa nak jaga satu semaya yang dia adalah semaya sebelum matahari naik, dan juga yang kedua semaya sebelum matahari jatuh itu, kalau lafaz kamu boleh jaga, faf'alu, haraplah lafaz kamu jaga, iaitu semaya asar dan juga semaya subuh. Kalaulah kita boleh jaga dua-dua waktu ini, Nabi SAW berjanji kata, kamu akan boleh tengok kepada muka Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti dengan cara cerah nyata semua. Perkara yang ketiga yang boleh kita nak dapat masuk syurga dan juga boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, iaitu usahalah kita jauh daripada benda-benda maksiat, benda kejahatan mana-mana yang Nabi SAW sebut banyak dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim sendiri. Dengan lafaz yang Nabi SAW kata, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Tiga kumpulan mereka yang Allah Ta'ala tak akan nak kecek dengan mereka, tak akan nak peduli kepada mereka, tak akan nak lihat kepada mereka, dan juga Allah Ta'ala akan sedia azab yang sedih pada hari kiamat nanti. Banyak di antaranya iaitu ad-dayyus, ataupun seorang suami yang mereka reda dengan apa kesalahan ataupun benda jahat yang isteri dia telah buat. Dan juga di antaranya iaitu kita beri satu benda kepada orang lain dengan sedekah, kita ambil kelik. Selain daripada orang dalam keluarga kita, kita tak boleh apabila kita beri satu benda kepada orang lain, kita ambil kelik. Orang panggil kata al-mannan, ataupun kita tuang bunkun kepada orang yang kita telah tolong ataupun kita beri satu benda. Itu Nawawi kata kita jauh daripada benda-benda ini, kerana banyak yang Nabi SAW sebut. Kadang-kadang hadis ini 3 perkara yang lain, tapi hadis yang kedua 3 perkara juga tetapi perkara yang lain. Tapi Nawawi kata benda-benda maksiat seperti ini seolah-olah kata Nabi berjanji kata Allah Ta'ala tak akan nak kecek, tak akan nak tengok kepada dia, dan juga tak akan buat bersih dia sehingga sekali dapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang terakhir sekali, benda yang akan buat kita boleh masuk syurga dan juga boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita banyak berdoa. Sentiasa minta berjumpa dengan Allah Taala. Minta kepada Allah Taala, ya Allah, kami boleh jumpa dengan kamu pada hari kiamat nanti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Taala kata, apabila hamba-Ku minta kepada aku, ingatlah aku ni sangat hampir, sangat dekat dengan dia. Dengar dan juga akan nak terima akan doa-doa yang mereka minta kepada aku. Satu hadis yang Nabi SAW sendiri pun biasa minta doa, nak minta jumpa dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam An-Nasai, Nabi SAW biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Ya Allah, sesungguhnya aku minta boleh tengok kepada muka-Mu ini, dan juga minta lawi aku boleh jumpa denganmu pada hari kiamat nanti dengan apa tidak ada apa upasak ataupun panha dalam dunia ini sehingga halangkan aku tak boleh jumpa denganmu pada hari kiamat nanti. Maka kita banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini adalah nikmat yang paling besar sekali yang kita akan dapat pada hari kiamat, iaitu semasa kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita banyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi pada hari ini, iaitu hari Jumaat, hari yang paling baik sekali dalam satu minggu, dan juga adalah hari yang kelebihan dia itu
banyak kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zikir, tidak ada doa mana yang paling baik sekali untuk kita berzikir pada hari ini melainkan kita banyak bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita selawat kepada Nabi kita, Allah Taala akan selawat kepada kita 10 kali. Satu kali yang kita selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan selawat kepada kita 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر